Okey. So dia tanya apa ni? Ni ada ibu itik dengan anak itik. Okey, dia kata Rajah 9.1 menunjukkan ibu itik dan anaknya sedang terapung dalam air sungai. Okey, so berat mereka diseimbangkan oleh daya apungan. Okey, kenapa itik ni boleh terapung? Sebabnya dia ni dia punya berat. Lepas tu yang ni dia punya daya apungan dia. So dalam kes ni dia terapung sebab apa? Sebab daya apungan sama dengan dia punya berat. Faham ke? Apa jadi kalau daya apungan dia kurang daripada berat? Apa jadi? Respon. Itik tenggelam. Ya, betul. Tenggelam. Itik tenggelam. Okey. Kalau macam contohnya macam ni siapa? Okey, penyelam. Okey, ni penyelam. Penyelam dia nak naik atas. So kalau dia nak naik atas, dia punya daya apungan dia mesti apa? Mesti kurang ke ataupun lebih daripada berat ke ataupun sama dengan berat? Lebih. Okey, lebih daripada berat supaya dia boleh naik ke atas permukaan air. Tapi kalau dia terapung macam ni, kan kalau kamu mandi laut kan, tiba-tiba kamu nak terapung macam tu kan, macam ni, itu maksudnya daya apungan kamu tu sama dengan berat badan. So samalah dengan kes itik ni, dia terapung. So daya apungan sama dengan berat. Okey, jadi soalan tanya apa ni? Apakah yang dimaksudkan dengan daya apungan? So Mariam jawab, daya yang bertindak ke atas objek adalah sama dengan berat objek yang disesakan. Ya ke? Siapa ada jawapan lain? Betul tak jawapan Mariam? Dia kata daya bertindak ke atas objek sama dengan berat. Ini bukan maksud daya apungan. Ini lebih nak kata objek tu itik kan. Itik tu terapung. So kalau itik tu terapung, memanglah daya yang bertindak ke atas objek iaitu daya apungan dia sama dengan berat itik tu. Tapi ni bukan maksud daya apungan ya. Okay, apa maksud daya apungan? Siapa nak try? Respon. Tak jawapan lain. Siapa ada dalam ni? Tengah selak buku Syafiq. Daya apungan. Syafiq ada ke? Syafiq ada kan? Okay, respon Syafiq. Apa maksud daya apungan? Ya, tengah cari. Tengah cari. Okay. Daya apungan. Berat yang tersesuai tu. Ya, betul. Itulah jawapannya. So daya apungan ialah berat air atau dia tak semestinya air, udara pun boleh juga. So nak kalau kamu nak buat dia ni bagi general punya inilah kamu buat ni berat bendalih. Okey, berat bendalih. Berat bendalih yang disesakan oleh objek. Bendalih tu ni lah air ke, air, benda-benda yang mengalir. Apa lagi? Air, udara, tu bendalih lah. Tapi kalau kamu jawab air, berat air yang disesakan pun tak apa, betul juga. Faham? Faham ke? Faham. Okay, faham. So contohnya kalau macam ni bekas kan, okay, ni air. Ni air, kamu masuk objek.
masuk objek, contohnya kamu masukkan batu. Nanti air ni terkeluar kan, dia melimpah keluar. So air yang melimpah keluar tu pun kamu kumpulkan dia. Ni air yang melimpah keluar. So air yang inilah kita panggil dia air yang disesakan ya. Air yang disesakan. Air yang melimpah keluar tu. So nanti air yang disesakan ni kamu timbang. Okay, contohnya kamu timbang dapat apa? 5 kg. Kalau 5 kg 50 Newton. So 50 Newton ni lah dia punya daya apungan dia. Okey, ataupun nama lain dia apa? Daya tujah ke atas. Okey. So daya apungan ni 50 Newton ni lah. Iaitu daya apungan ni apa? Berat air yang disesakan. Okey. Ataupun berat bendalih yang disesakan. So itulah maksud daya apungan. Faham? Faham. Okey, faham. Okey, next. Mana ya. Okey. Sekejap. Okey, ni menggunakan rajah 9.1 bandingkan berat ni ibu itik dengan anak itik. Okey, so bandingkan berat. So ni aspek nombor 1, lepas tu isi padu air yang disesakan ni nombor 2. Lepas tu daya apungan nombor 3. Yang bertindak ke atas kedua-dua mereka. So nyatakan hubungan antara daya apungan dengan isi padu air yang disesakan. Ni nombor 4. Lepas tu buat ni didaksi tentang hubungan. So dia nak hubungan antara daya apungan dengan berat air yang disesakan. So ni nombor 5. So ada 5 benda lah yang kena jawab. So 5 point 5 markah. Okey, so kita tengok jawapan. Jawapan Mariam dia kata berat. Okey, dia buat jadual. So ni ibu itik, anak itik. So ni berat, dia kata ibu itik dia tinggi, berat dia, anak itik dia rendah. Okey, betul. Nombor 1 markah. Lepas tu isi padu air yang disesakan. So kalau ibu itik, okey tengok kalau ibu itik ni besar, so mestilah air yang disesakan tu banyak. Okey, yang anak itik ni kecil. So air yang disesakan tu sedikit. So kat sini isi padu air yang disesakan banyak. Okey, anak itik pula sedikit. Okey, betul, 1 markah. Kemudian daya apungan. Okey, bila air yang disesakan tu banyak, so mestilah berat air tu tinggi. So bila berat air tu tinggi, bila berat air tu tinggi, daya apungan dia pun tinggi. Okey, faham ke ini? Faham. Faham Yang ni kalau air yang disesakan tu sedikit, so berat air tu pun sedikit, berat dia rendah. So bila berat dia rendah, maksudnya daya apungan dia rendah lah. Okey, sebab cikgu dah katakan yang kat sini berat air yang disesakan ni, okey, yang ni adalah daya apungan dia. Okey, so kat sini betul lah, 1 markah. Okey, kemudian next, dia nak apa pula? Dia nak hubungan. Okey, hubungan antara Okey, dia nak hubungan antara apa tadi? Daya apungan dengan isi padu air yang disesakan. Okey. So, apabila daya apungan tinggi, isi padu air yang disesakan tinggi. Okey, betul, 1 markah. Ataupun boleh jawab apa? Semakin tinggi daya apungan, semakin tinggi isi padu air yang disesakan. Macam itulah. Okey, hubungan. Okey, next. Next dia nak hubungan apa ni? Daya apungan dengan berat. Tapi berat tak ada kan? Dia nak berat air kan? Berat air yang disesakan. So kalau tak ada, kamu buatlah inilah berat air yang disesakan. Kamu tengok isi padu air pun kamu dah tahu. Kalau isi padu air dia banyak, berat air yang disesakan tu pun tinggi. Ni kalau isi padu air yang disesakan tu sedikit, berat air yang disesakan tu pun rendah. Jadi hubungan dia apabila daya apungan tinggi, berat air yang disesakan tinggi. So betul, 1 markah. Faham tak ni? Respon. Faham. Okey, senang kan? Okey.
So berat air yang disesarkan ni boleh tengok. Ni lah dari segi isi padu air yang disesarkan itu. Okay, next. Prinsip. Ni adalah prinsip apa? Dia jawab prinsip Archimedes. Okay, betul. Spelling ni pun betul. Okay. So fizik apa-apa prinsip ejaan kena betul Nama orang kena betul. Contohnya macam Fleming. Fleming 1M ke 2M? Respon Fleming. Takkan tangan kiri Fleming, tangan kanan Fleming. Fleming 1M ke 2M? Satu. Ya, Betul. 1M. So make sure 1M, jangan buat 2M. So kalau ejaan nama saintis kena betul. Kalau tak dia tak bagi markah lah sebab nama orang kan. Okay, next. Soalan B. Okay, soalan B mana soalan B? Okay, ni. Okay, ni Rajah 9.2 menunjukkan belon udara panas. Okay, terangkan mengapa belon udara panas itu naik ke atas bila udara dalam belon dipanaskan. Okay, tengok Mariam jawab apa. Belon udara naik atas apabila udara dalam belon dipanaskan kerana ketumpatan udara dalam belon kurang. Okay, betul, 1 markah. Okay, so kamu kena tahulah udara panas, ketumpatan dia rendah. Okay, sebab tu kita isi udara panas. Supaya ketumpatan dia rendah, bila rendah dia boleh naik atas. Okay. Kalau udara sejuk ketumpatan dia tinggi. Okay. Okay. So dia kata ketumpatan dia rendah, 1 markah. Okay, next. Dia kata apa ni? Berat belon adalah rendah. Okay, boleh 1 markah. Dia kaitkan dengan berat sebab dia pakai formula ketumpatan. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. So kalau ketumpatan dia, okay, apa hubungan ketumpatan dengan jisim? Respon. Berkadar langsung. Ya, berkadar langsung. So kalau ketumpatan dia rendah, jisim pun rendah. So kalau jisim rendah, berat dia jisim dengan berat kan. So kalau jisim rendah, berat pun rendah lah. Okay, so berat belon tu adalah rendah. Okay, 1 markah. Okay, berat rendah manakala daya apungan pula tinggi daripada berat belon. So 1 markah. So dapatlah 3. Okay, so nak bagi belon naik atas, daya apungan mana ni? Okay, daya apungan mesti lebih tinggi daripada berat belon. Barulah dia boleh naik ke atas. Okay, faham ke ni? Faham ke? Faham. Okay, faham. Okay, next. Lepas tu soalan next, dia tanya apa lah ni? Dia kata, okay, Rajah 9.3 menunjukkan satu belon udara yang digunakan sebagai belon kaji cuaca. Dia nak bawa alat radiosonde. Macam nak pronounce ni? Okay, untuk mengutip data mengenai atmosfera. So belon kaji cuaca itu naik ke atas apabila dilepaskan pada waktu pagi. Okay, kenapa belon kena lepas waktu pagi? Respon. Siapa boleh explain kenapa kena elok sesuai dilepaskan waktu pagi? Kenapa bukan waktu tengah hari ke? Kenapa kena Sejuk. Ya. Belon. Okay, pagi sejuk. So kalau pagi sejuk, apa kaitannya? Udara dia berat. Oh, ya. Bila pagi sejuk, udara dia berat udara dia ketumpatan Besar. Ya, ketumpatan dia besar. So, yang dalam belon ni pula udara dia panas, ketumpatan dia rendah. So, menyebabkan belon ni boleh senang naik ke atas. Kalau kamu lepaskan waktu tengah hari, okay, ataupun waktu petang, dah dalam belon ni udara dia panas. Lepaskan, kamu dah isi udara panas, tapi kat luar pun panas juga. So, macam tak ada perbezaan kan? Betul tak? Macam tak ada perbezaan udara panas.
Dalam ni kamu isi panas, lepas tu kat luar ni dah tengah hari petang pun udara dia panas juga ni. So panas dengan panas sama je kan. So baik tak payah letak udara panas dalam belon ni, betul tak? So kita nak bezakan udara panas dengan udara sejuk. Jadi buat waktu pagi supaya dalam belon ni udara panas, yang dekat luar pula udara sejuk. So nampaklah beza udara panas dengan udara sejuk. Boleh? Boleh. 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 Okey, next. Okey, yang ini dia kata cadang dan terangkan bagaimana nak hasilkan belon kaji cuaca. Okey, yang dapat bawa apa alat untuk apa ni? Kaji cuaca pada altitude yang tinggi dalam masa yang singkat. Okey, gas yang digunakan nak apa? Bahan yang digunakan untuk belon dengan saiz belon. Okey, dia bagi 3 aspek je. Maka 10. Macam nak buat? Kamu kena tambah lagi berapa aspek? Dua. Ya, tambah lagi 2. Kamu nak tambah lebih pun tak apa Kamu nak buat ada 8 aspek, 10 aspek pun tak apa. Okey, dia akan tengoklah markah mana yang betul. Okey, jawapan mana yang betul. So kat sini, mana jawapan ni Mariam? Okey, Mariam kata guna gas helium. Okey, boleh. Gas helium boleh. Sebab apa? Gas helium ni adalah kurang Ring dia- tumpai. Tempat. Okey, kalau tak nak guna gas helium, boleh gas apa lagi yang boleh? Selain daripada gas helium, gas apa lagi? Hidrogen. Ya, kita boleh guna gas hidrogen. Okey, so dia kurang tumpat ataupun dia ringan. Okey. Next. Belon pula nak diperbuat daripada apa? Dia kata guna nylon. Okey, boleh nylon supaya tak mudah koyak. Okey, boleh. Lepas tu dia tanya saiz belon kan. Saiz belon kena besar lah. Besar. Meningkatkan daya apungan. Ya, betul. Belon, kau nak bagi dia terapung, lagi besar belon tu lagi bagus. Sebab bila lagi besar belon, lagi banyaklah udara yang disesatkan kat tepi-tepi ni. Faham ke? So bila lagi banyak okey. So bila lagi banyak udara yang disesatkan, so daya apungan dia pun besar lah. Okey. Daya apungan dia pun besar. Sebab itulah kalau nak naikkan belon, semua belon tu besar-besar kan. Mana ada belon yang kecil-kecil. Okey. Lepas tu, dah bagi 3 aspek. Dia dah cover dah gas, and then bahan belon, saiz belon. Okey, yang lain tu kena pandai-pandai tambah. So dia kata apa ni? Dia nak bahan belon kalis air. Okey, boleh. Supaya air tak diserap. Okey, pun boleh juga. Kalis air. Ataupun bahan ni elastik. Okey, boleh. Elastik. Dia kata apa elastik ni? Menahan tekanan yang tinggi. Elastik ni lebih kepada apa sebenarnya? Cikgu tak rasa elastik ni menahan tekanan yang tinggi. Elastik ni dia supaya dia lebih kepada apa? Dia boleh mengembang tapi dia tak meletup kan? Macam mana? Betul. Okey, elastik ni dia tak mudah koyak sebenarnya Dia tak mudah koyak. Ataupun dia boleh mengembang tanpa meletup. Dia boleh mengembang tanpa meletup. So inilah elastik. Okey, ataupun jawapan lain. Macam tadi yang kamu dah jawab dah gas helium. Kamu boleh buat ni pula, gas berketumpatan rendah. Pun boleh. Reason dia ringan. Macam ni pun dapat agak markah. Okey. Lagi apa lagi? Apa lagi Okey, tadi gas. Lepas tu bahan belon pula. Kamu nak kata bahan belon berketumpatan rendah. Berketumpatan rendah, reason dia ringan. Pun boleh juga. Okey. So banyaklah aspek. So kalau keluar belon ni senang kan? Senang tak? Belon. Senang. Okey, senang. Okey, next. Nombor 10. Siapa nombor 10? Izzat kan? Izzat. Izzat. Okay, Izzat nak share screen ke macam mana ke? Ni jawapan Izzat. Kamu nak explain yang ni Mana Izzat? Izzat ada ke dalam ni? Izzat ada ke?
Zat mana Zat? Zat. Ada ke tak Ya ada kan dalam ni. Nampak macam ada. Mana Zat? Ada lah. Tak ada dah. Astagfirullahaladzim, tiba tak ada pula. Tadi nampak ada. Ni Haris aku rasa Haris. Haris ada? Haris ada Azhar. Ada, ada. Haris ada. Sambung Azhar. Dari 10 sampai ni. 10, 11. Yang tadi Haris Izzat 10-11 lah. Habis nombor 11. Betul lah Izzat tak ada. Nampak tadi ada. Tadi Izzat suruh Amin ganti. Dia suruh ambil ganti. Dia tak ada lah. Ada Azhar. Ya Allah, okey. Baru nak tanya dia pasal gitar. Kan dia jawab soalan pasal gitar kan? Betul-betul. Nyatakan jenis gelombang bunyi. So gelombang bunyi ni gelombang membujur. So betul satu Membujur. markah. Okey. Next dia nak apa pula? Sekejap. Tadi dia ada, boleh pula tak ada. Yang Hafiz tu dia ada je kan? Ada Zat. Ada. Jangan nak lari Hafiz. Stay kat situ. Tak. Okey. Ni dengan menggunakan Raja 10.1 dan 10.2 bandingkan ketebalan tali gitar, amplitude surehan amplitude pada skrin OSK dengan frekuensi dia. So ketebalan tali gitar 1, amplitude 2, frekuensi 3. Lepas tu dia nak apa ni? Kaitkan ketebalan tali gitar dengan frekuensi 4. Lepas tu yang ni kaitkan frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan dengan kelangsingan bunyi. Yang ni 5. So 5.5 markah. Okey. So kita tengok jawapan Izzat. Dia kata tali gitar pada Raja 10.1 lebih tebal daripada Raja 10.2. Ya ke? Kita tengok Raja tali gitar. Kejap apa ni? Okey. Kalau gambar macam ni, gambar fizik ni. Okey, kita ada 2 gitar kat sini. Okey, 2 gitar yang ni 10.1 ni dengan gitar 10.2. Okey, tengok tali gitar, apa beza dia? Tapi kena tengok betul-betul lah ni tali gitar ni. Tak apa nampak Okey, kalau kamu perasan tali gitar mana lagi? Oh, yang tadi gitar yang dia petik ni Oh, ni yang petik ni Yang ni tebal lagi ni tebal lagi. Kalau yang ni nipis je. Nampak tak? Nampak. Tak apa, kalau dalam soalan SPM kalau print soalan dia akan print cantik ni hanya sebab ni kan. Dia sebab soalan ni dia scan tak berapa jelas. Tapi kalau kamu perasan macam ni tali yang ini nipis je so tali gitar ni nipis. Kalau macam ni yang dia petik tali gitar ni nampak ni dia macam tebal sangat. Okey, tebal macam tu. Dia buat. So ini sebenarnya tebal. Sebab tu lah kalau dalam fizik gambar-gambar ni kan kena tengok gambar betul-betul sebab dia memang lukis gambar yang menunjukkan perbezaan. Okey, so kamu kena tengoklah tali tu betul-betul mana tebal mana nipis. Boleh ke? Respon. Boleh. Okey, boleh. So tali gitar 10.1. Dah Izzat dah masuk Dah. Nampak Dah masuk dah. Izzat datang Alhamdulillah. Okey Izzat. Tadi phone problem. Boleh. Ya ke? Okey, so amplitude Izzat. Dia suruh aku dah cakap dah tali gitar ni yang ini tebal, nampak tebal, yang ini nipis. Okey, next dari segi amplitude pula, amplitude gelombang. So apa Izzat? Explain lah Izzat. Okey. Soalan mana dah? Ya. Ni yang amplitude ni Soalan mana dah? Soalan B. Soalan B.
Ah, Sekejap. okay. Kamu nak share screen ke? Kamu nak explain kat sini? Kat screen cikgu? Tadi. Tak share kan? Tadi. Tak. Nak share screen. Okay. So nak apa? Nak tunjuk ini ke? Tunjuk soalan dah. Okay. Okay, explain. Ni mana soalan tadi? Ketebalan dah. Okay, amplitude suruhan pada OSK. So kat sini apa jawapannya? Amplitude pada screen OSK di rajah. Dua-dua rajahnya sama dah. Sama. Ya, betul sama. So kat sini kan dia pakai dua kotak, yang ni pun dia pakai dua kotak juga. So amplitude dia sama. So betul lah jawapan ni kan. Jawapan Izzat, amplitude rajah 10.1 dengan 10.2 tu sama. Okay, next frekuensi lah. Okay. Frekuensi surai pada screen OSK di rajah 10.2 lebih tinggi daripada rajah 10.1. Okay. Dan Ni tinggi. Okay, sambung. Sekejap. So frekuensi dia rajah 10.2 lebih tinggi daripada 10.1. Okay, betul. Okay, macam mana kamu tahu frekuensi yang ini tinggi, Zat? Sebab kamu nampak? Sebab nampak dia punya tali dia nipis, tali gitar dia nipis. Oh, tali gitar dia nipis, so frekuensi dia tinggi. Kalau dari segi screen OSK ni, kamu tengok apa? Dia punya bilangan gelombang dia apa? Bilangan gelombang dia banyak tu lah. Ni satu, lepas tu ni dua. So ada dua gelombang. Kan? Ada dua gelombang lengkap. Contohnya cikgu ambil ni 0 hingga ke 1 saat. So dalam masa 1 saat, dua gelombang lengkap. Kalau yang ni, kalau lah ni 0 ke 1 saat, dalam masa 1 saat dia hasilkan satu gelombang lengkap je. Macam tu. Jadi kalau macam ni, satu gelombang lengkap je. Jadi yang dua gelombang lengkap ni lah yang frekuensi dia tinggi. Sebab 1 saat dia boleh hasilkan banyak gelombang. Faham tak benda ni? Faham. Okey, faham. Faham. Okey. Lepas tu apa lagi Zat? Ni pula hubungan ketebalan tali gitar dengan frekuensi. Okey. Hubung kait ketebalan tali gitar dengan frekuensi gelombang ni, semakin nipis tali gitar, semakin tinggi frekuensi gelombang. Okey, betul. So kat sini sepatutnya kamu buat bentuk jadual ni, amplitude, frekuensi, ketebalan tali gitar. Kalau buatlah jadual dia lebih nampak. Betul. Itulah nak Buat jadual lah tak? Lupa. Hai, nak kena buat jadual tau, senang. Okey, jadi semakin nipis tali gitar, semakin tinggi frekuensi dia. So kalau tengok kat sini, mana dia? Ni nipis, so semakin tinggilah frekuensi dia. Okey, next. Dia nak hubungan antara apa? Frekuensi gelombang kelansingan bunyi. Okey. Jawapan dia semakin tinggi frekuensi gelombang bunyi ni, semakin tinggi kelansingan bunyi. Ya, betul. Kelansingan. Macam mana kamu tahu semakin tinggi frekuensi semakin tinggi kelansingan bunyi? Sebab Sekejap, siapa ni? Betul. Tak faham. Macam mana kamu kata semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi kelansingan dia? Maksudnya macam mana kamu tahu bila frekuensi tinggi, kelansingan dia tinggi? Sebab ada nota kat situ. Tapi memang cikgu ada bagi nota kan, cikgu ada bagi nota yang apa? Kelansingan bunyi bergantung frekuensi dia. Ya, bergantung frekuensi. kepada frekuensi.
Tu kalau kelansingan. Kalau kenyaringan, bergantung pada apa? Kenyaringan. Nyaring. Kalau kenyaringan, Amplitude. ya, kenyaringan bergantung kepada amplitude. Kan? Yang kalau macam menjerit tu kan. So tu amplitude lah. Kalau kelansingan ni dia dengan frekuensi. Lagipun kamu tengoklah gelombang yang ini dia nampak lebih langsing kan. Daripada ni dia tak nampak langsing. Ni dah nampak kelansingan dia kan. Lebih langsing. So kelansingan dia tinggi lah. Frekuensi tinggi, kelansingan tinggi. Okay, so betul. Okay, next. Next apa dia tanya? Okay. Azlan ni tak faham sangat dah. Soalan ni tak faham dah. Tak faham sangat. Tak faham yang ni. Terangkan bagaimana bunyi dari gitar dan nyanyian pelajar itu boleh dipindahkan kepada pendengar melalui udara. Okay, sekejap kita tengok jawapan. Getaran Simptom gitar. je. Okey, getaran gitar menjadi gelombang bunyi. Okey. So betul, tali tu bergetar menghasilkan gelombang bunyi. Okey, ni satu markah. So menyebabkan zarah udara bergetar ke depan dan ke belakang. Boleh satu markah. Kemudian menghasilkan kawasan ada ni pemampatan udara. Ada kawasan pemampatan dan juga kawasan apa? Dia ada dua kawasan, pemampatan dan juga kawasan regangan. Tak nampak sekejap Kawasan pemampatan dengan kawasan regangan. Okey. So okey. Kami akan menjawab pemampatan je ni. Pemampatan je tak ada markah lah ni. Okey, dipatutnya kawasan pemampatan dan regangan. So menyebabkan tenaga dipindahkan selari dengan arah apa ni? Arah penebaran gelombang. Arah perambatan kan. Selari. Okey. So bila dia selari tu yang gelombang membujur tu. Dipindahkan selari dengan arah perambatan gelombang ke pendengar satu markah. So kamu dapat 3 markah kat sini. Kalau kamu kata kawasan pemampatan dengan regangan ni berdapat 1 markah. So berdapat full mark 4. Okey. Kamu tahu tak gelombang bunyi boleh dipindahkan melalui udara? Tahu kan? Yang lain tahu ke? Tahu. Sekejap cikgu try tunjuk. Alah video ni cikgu dah tunjuk rasanya. Video pasal apa wave. Sekejap. Tunjuk balik. Ada tak kat sini? Ni. Okey. Ni tentang bunyi. Sekejap. Mana bunyi sekejap ni. Mana tu? Okey, nampak tak ni ada loudspeaker kat situ? Macam mana cikgu nak ni Tak boleh ni kejap Okey, kamu nampak tak ada loudspeaker kat situ? Kamu nampak ke video ni? Nampak. Nampak. Okey. Sekejap. Okey, ni loudspeaker. Jangan tengok loudspeaker. Okey, so loudspeaker ni keluarkan bunyi. So bunyi tu dipindahkan melalui udara. So ni semua udara lah ni. Sekejap Apa dia tak boleh contoh ni? Okey. So ni adalah udara. Ni molekul-molekul udara yang kat atas ni. Ni semua molekul udara. So dia bila bunyi tu dikeluarkan, molekul udara ni pun bergetar. So dia bergetar secara macam mana ni? Dia bergetar, kamu nampak dia bergetar. Sekejap Lah, tu tak boleh. Macam ni kot. Okey, dia bergetar, kamu nampak tak ada kawasan ni? Mampatan dengan regangan. Dekat molekul udara tu. Nampak ke? Nampak. So udara tu dia ada kawasan mampatan, dia ada kawasan sekejap yang ini kawasan mampatan. Ni kawasan mampatan. Lepas tu yang dia tak mampat tu kawasan regangan lah. Ni regangan. So dia akan berselang-seli lah mampatan dengan regangan ni.
Itulah cara molekul udara dia bawa bunyi. Okay, so ada mapatan regangan ni, so gelombang bunyi ni dibawa secara ni lah, gelombang membujur sebab dia sebab molekul udara ni bergetar selari dengan arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang ni ke sana kan. Okay, so molekul udara ni pun bergetar dia selari dengan arah perambatan gelombang. Sama macam spring ni, slinky spring ni. Dia bergerak secara selari. Faham ke? Faham ke? Respon. Faham dah. Okay. So kat sini kamu nampak lah mapatan regangan. Macam tu. Okay. Next. Mana ke? Okay. Apa tadi PDF kenapa dia tak ni? Okay. PDF. Okay, so ni dia kata apa pula ni? Dia nak buat gitar. Okay, cadang dan terangkan bagaimana reka bentuk gitar akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang tinggi dan tidak mudah putus apabila dipetik. Okay, so kita tengok jawapan Izzat. Dia bagi ni tak? Di sini sekejap Dia suruh bagi dari segi apa ni? Bahan tali nak macam mana? Ketegangan tali nak macam mana? Lebar pematang nak macam mana? Kamu tahu ke pematang tu apa? Fret. Izzat, fret tu apa? Tak. Izzat. Tak tahu. Izzat main gitar kan Izzat? Ni yang Dia nak gitar tak? dekat Ni tempat apa ni dah? ni dia lebar. Tempat. Sebab apa tak? Kalau yang selalu kat tempat ni nak apa tekan apa tak ingat kan. Tempat betul, Tekan tu. betul. Yang benda nak ni. Oh, betul. Oh, yang tu. Takkanlah yang tu. Macam mana nak sebut dah, susah nak sebut dekat tempat nak ni. Situ. Okay. Nak bunyikan getah. Oh, nak tekan kat Okay, sini faham. kan? Kat sini ke kat sini betul tak? Kan bila Betul lah. tekan kat sini kan? Betul. So ni semua ni kita panggil fret lah ni. Ni fret. Tengok ada berapa fret ni? 1, 2, 3, Betul lah 4, tak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. banyak. Banyak kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 fret. Okay. So bila petik tali tu dia kena sentuh kat sini kan, dekat fret ni kan. So setiap fret ni bunyi dia sama-sama ke lain-lain? Izzat? Lain. Okay, Lain lah. Beza. Lain. Lain. So setiap fret ni bunyi dia lain-lain. Note bunyi dia lain-lain. Okay. Lepas tu dia punya ni, dia nak tengok saiz lubang bunyi nak besar ke kecil. Lepas tu apa ni? Jenis permukaan dinding. Dinding apa Dia nak dinding dewan dinding dewan Okay, dinding dewan tu nak dinding macam mana? So dia dah bagi 5 aspek dah. Kalau dah bagi 5 aspek, tak adalah kamu pening kan nak bagi aspek apa. Tapi kena respon lah ni aspek ni macam mana, kena tahulah. Okay, so kita tengok jawapan Izzat. Izzat kata tali. Okay, Izzat explain Izzat tali besi. Pertama bahan tali ni kita faham tali besi. Laksana boleh menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Okey, boleh. Boleh tali besi. Ataupun kamu sebut tali logam pun boleh. Okay, next. Next dia ketegangan tali dia tinggi. Dengan Betul. dia boleh menghasilkan frekuensi yang tinggi. Ya, betul. So ketegangan tali tinggi menghasilkan frekuensi dia tinggi, ataupun boleh jawab apa? Kelangsingan. Kelangsingan dia tinggi. Okey, pun boleh. Okey, next. Apa tadi? Lebar pematang. Lebar pematang. Lebar pematang dia dilebarkan lagi, besarkan lagi. Okey, betul, nak dilebarkan lagi. Supaya Ni dia boleh menghasilkan note yang berbeza. okey, menghasilkan note yang berbeza. Kalau kenapa tak nak pakai pematang yang kecil
Apa beza Sebab pematang kecil? Mana ke tadi? Apa Fred kan? Fred. Apa beza Fred besar ni dengan Fred yang kecil-kecil ni? Apa Zat? Maksudnya apa? Maksudnya kamu nak kata guna Fred yang besar je. Jangan guna Fred yang kecil-kecil ni Itu ke maksudnya? kalau guna fret besar boleh bezakan. Oh, guna Fred Boleh besar. bezakan note. Boleh bezakan note. Kalau Bezakan Fred note. kecil, macam susah Susah nak bezakan. Oh, Ya, bila sempit tak ada susah nak nampak. Macam tu ke? Ya betul tak? Okey, macam Yakin tu. betul tak? Ya, betul lah. Lain je. Sebab cikgu baca kat internet pun, cikgu siap baca dia kata apa ke? Dia kata selalu orang main gitar dia suka pakai fret yang besar supaya jari dia senang Jari dia senang nak pegang. Betul tak? Tu, sama lah tu macam Izzat. kalau fret kecil, jari dia susah nak sentuh sebab dia kecil sangat space dia. Kalau space besar dia macam senang. Macam tu lah. Senang nak bezakan. Senang nak bezakan. Jadi boleh menghasilkan note yang berbeza ataupun senang nak membezakan note pun boleh juga. Okey, senang nak membezakan note bunyi. Okey, next saiz lubang. Okey. Next, lubang yang lebih besar. Okay, betul. Lebih banyak udara boleh terperangkap. Ya, lebih banyak udara terperangkap. Apa pentingnya udara yang terperangkap ni? Penting ke Izzat? Penting tak? Supaya? Kenapa? Okey, kita tengok Supaya lubang. bergetar. Bagi design. Bergetar. Bergetar tak? Oh, Bergetar supaya ke depan dan ke belakang. Oh betul, betul. Oh Izzat tahu pasal gitar. Okey, bila banyak udara terperangkap dalam lubang ni, so lagi baguslah bila tali gitarnya bergetar, nanti bunyi tu masuk dalam lubang ni, udara yang terperangkap tu banyak, so udara tu pun akan bergetar dengan lebih banyak, so bunyi tu kita boleh boleh lebih Kuat. lebih kuat, boleh kuat, boleh sampai ke audience. Dengar penonton. Boleh sampai ke penonton. So Betul. betul. Jadi kat situ kamu boleh jawab ni, banyak udara yang terperangkap, ataupun boleh jawab ni, boleh menghasilkan resonance. Resonance. Ingat kan resonance tu apa? Dia akan bergetar Ingat pada dah. amplitude yang maksimum. Okay, dia akan bergetar pada amplitude yang maksimum, so bunyi tu akan dengar lebih kuat lah. Sebab tu kalau orang main gitar, kita boleh dengar kuat kan, walaupun kita duduk kat belakang sekali. Betul tak? Betul. Okay. Betul. Betul tak? Okay, next. Dinding dewan. Permukaan dinding dia. Mengenai dia berlekuk-lekuk. Okay, supaya Memantulkan gelombang bunyi ke pendengaran meluas lagi. Secara meluas. Ya. Macam lah. Dia pantulkan gelombang bunyi secara meluas. Pun boleh juga. Sebab tu kalau kamu tengok dinding, kita panggil dia dinding berlekuk-lekuk ni, macam dinding yang ada macam kulit telur tu kan. Bukan kulit telur yang kita beli. Papan telur. Papan telur tu. Macam tu lah dinding dia berlekuk-lekuk macam papan telur tu. Okey, kita panggil dinding akustik kan. Dinding akustik tu macam tu lah bentuk dia. Macam bentuk papan telur. Okey, ataupun ni fungsi dia tu lah, memantulkan gelombang bunyi ke pendengar secara meluas. Okey, pun boleh ni. Okey, next. Lagi dah? Tu je kan? Tu je dah. Okey, tu saja. Okey. Apa lagi? Sorry. Terima kasih Zat. Okay, terima kasih. Next, nombor 11. Hafiz. 4 tahun. Hafiz Zat, nak share screen ke macam mana ke? Syukur Zat. Salah present. Siap Zari. Nak tunjuk ni jawapan kamu ni Boleh. Okey, so kamu pun explain lah. Okay, explain. Saya ambil bateri. Okey. Ambil.
Kamu cuti buat apa je Belajar. Dah. Ada yang pergi jalan-jalan? Alhamdulillah. Yo kok. Tak ada yang pergi jalan-jalan ke? Balik kampung ke? Tak ada? Izzat. Kizania. Dia buat. Kizania. Dia main adik. Buka lagi ke Kizania tu? Buka. Bukan dah tutup ke? Kan dah tutup lah Kizania tu. Dia kat rumah. Azhar ready dah? Dah ready dah. Okay. Okay, kamu nak cikgu tunjuk yang mana ni? Ni Azhar. Yes. Soalan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan graviti? Azhar, ini jawapan ni saya tak tahu betul. Nanti saya salah tolong betulkan Okay. Tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek yang mempunyai altitude yang tinggi. Okay, ni betul lah ni. So boleh dapat satu markah. Okay, tenaga yang tersimpan dalam satu objek. Dia sebutnya, habis sebut altitude yang tinggi pun boleh juga. Ataupun kamu boleh jawab tenaga yang tersimpan dalam satu objek pada kedudukannya. Pada kedudukannya. Macam ni pun boleh. Kamu nak explain pada altitude yang tinggi pun boleh juga. Okay, next. Apa lagi? Soalan tanya. Ni. Okay, ni Izzat. Terangkan. Saya tak pernah saya. Terangkan bagaimana Haris. bola. Izzat pula habis. Habis. Haris. Terangkan bagaimana berbola keluli boleh mencapai kedudukan H dalam sebutan perubahan tenaga. Okey, nombor 1. Apabila bola berada di titik F, ianya adalah tenaga keupayaan graviti. Okey. Betul tak? Okey. So Akid teruskan. F ada tenaga keupayaan graviti. Lepas tu? So nombor 2. Apabila bola itu dijatuhkan, tenaga keupayaan graviti ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey, betul. Tenaga kinetik. Okey, lepas tu? So titik G adalah tenaga kinetik. Okey. Betul, tenaga kinetik. Okey, lepas tu? Kemudian bola pun sampai ke titik H. Okey, jangan. Yang itu saya tak tahu lah. Okey, kita tengok jawapannya. Apabila bola berada di F, ia adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, betul. Satu markah. Okey, kemudian bola itu dijatuhkan, tenaga keupayaan graviti ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey, ni satu markah. Titik G adalah tenaga kinetik. Padahal kamu kena sebut tenaga kinetik maksimum. Dia paling maksimum kat G lah. Okey, G tenaga kinetik dia paling maksimum. Kemudian bola tu sampai ke titik H. Dia ada 4 markah kat situ. Kamu dapat 2 je sebabnya kamu kena explain macam ni. Okey, mula kamu sebut bola berada di titik F. Tenaga keupayaan graviti dia tinggi. Tinggi satu markah. Dia jawab macam ni pun boleh ke satu markah. So bila bola tu dijatuhkan, tenaga keupayaan graviti tu berkurang. Okey, berkurang. Kemudian ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey. Kemudian di titik G tenaga kinetik dia maksimum. Okey, so kemudian bila bola tu naik ke H, naik ke titik H, tenaga kinetik dia berkurang. Tapi tenaga yang bertambah tu tenaga apa pula? Kalau tenaga kinetik dia berkurang, tenaga keupayaan graviti dia pula yang maksudnya kamu kena explain apa yang berkurang, apa yang bertambah. Boleh dapat 4 markah. Boleh? Faham ke? Boleh. So, kalau kamu jawab macam G ni adalah tenaga kinetik maksimum, dapat 1 markah, kena sebut maksimum. Kemudian bila naik ke H, tenaga kinetik dia berkurang, tenaga keupayaan graviti pula yang bertambah, 1 markah. So boleh dapat 4 markah. Okey, macam itulah. Okey, next. Okey, next apa Soalan. Okey, Soalan 1. Tenaga keupayaan graviti pada kedudukan F. Okey. Kan kedudukan F adalah apa? Tenaga keupayaan graviti kan. Jadi dia punya formula
E sama dengan mgh. Itu tenaga. M tu mass, iaitu jisim. G tu gravity. H tu height, tinggi. Okey. So dapat 12.5 joule. Yes. Okey, betul. Okey, 2 markah kat situ. Okey, next. Dia tanya apa pula? Next, laju berbola kuli pada kedudukan G. G tu dia kan tenaga kinetik kan. Jadi dia punya formula E sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Betul. E tu tenaga, M tu mass, V tu velocity, hal laju. So kira dapat tu 7.071. Okey, so jawapan Hafiz ni, okey, bila tadi tenaga keupayaan graviti dia, kamu dapat apa tadi? 12.5 joule. Mana Sekejap tenaga keupayaan graviti ni 12.5 joule. So bila bola tu jatuh, tenaga keupayaan graviti dia berkurang. So yang bertambah dia tenaga kinetik yang bertambah. Tapi dia tenaga tu dipindahkan. So bila dipindahkan, kalau tadi 12.5 joule, so dah dipindahkan kepada tenaga kinetik pun sama juga, 12.5 joule juga. Sebab itulah ada prinsip keabadian tenaga. Ingat tak prinsip keabadian tenaga kata apa? Siapa ingat? Ingat. Apa dia? Ingat. Tenaga tidak boleh dihapuskan. Tak boleh dimusnahkan tapi boleh ditukarkan. Berubah. Berubah. Ubah dari bentuk yang lain. Ya, itulah dia prinsip keabadian tenaga. Dia tak boleh dimusnahkan ataupun diciptakan, tapi dia boleh berubah bentuk daripada tenaga keupayaan graviti ni, berubah bentuk kepada tenaga kinetik. Sebab tu nilai dia masih sama. So sebab itulah Hafiz buat kat sini 12.5 joule. So masuk formula jisim 0.5 V. Lepas tu nak cari V, dapatlah 7.071 meter per saat. Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh. Next, apa lagi? Lepas tu dia nak buat apa ni? Dia nak kena kamu dapat tajuk apa ni? Buat gelongso Gelongso. Buat gelongso. So dia bagi aspek nak buat gelongso untuk orang dewasa kan? Nak pilih apa? Betul. T, U, V. Okay, respon. Kamu nak tengok mana? Jawapan ke tengok jadual tadi? Tengok jadual tadi. Hari bintang. Jadual. Untuk aspek pertama, ketian gelongso air. Ketian gelongso air yang panjang. So dia punya design dia sebab menghasilkan tenaga yang banyak, yang tinggi. So nak ketinggian nak yang panjang. Kamu tak tulis kat sini Ketinggian. So tadi apa jawapan tadi? Supaya menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Tenaga apa tu? Tenaga dia banyak jenis. Supaya menghasilkan tenaga apa ni? Ketinggian ketinggian air, ketinggian apa? Gelongso. Kamu nak ketinggian gelongso yang paling panjang kan, yang paling tinggi kan, 15 meter ni. Kan gelongso tinggi sangat kan. Ni gelongso tinggi sangat Ada ke orang nak main gelongso macam ni? Okey, so kalau tinggi macam ni, tenaga apa ni? Kenapa nak tinggi? Kenapa tak nak pendek je 5 meter ni? Sebab apa? Tenaga apa? Nak tenaga? Kinetik. Tenaga keupayaan. Ya, tenaga keupayaan. So untuk menghasilkan tenaga keupayaan graviti yang tinggi. Sebab itulah sebabnya dalam ni dia dah kata dah, dia nak suruh kamu buat gelongso untuk orang dewasa kan. Ni pihak pengurusan taman air bercadang nak membina gelongso air yang baru bagi kegunaan orang dewasa. So orang dewasa macam kamu mestilah nak main gelongso yang tinggi, yang 15 meter ni, betul tak? Takkan nak main yang 5 meter kan? 5 meter ni untuk budak kecil. Budak kecil.
Kamu macam nak main 15 meter ni. So tengok ni kamu kat sini tinggi sangat 15 meter So tenaga keupayaan dia tinggi lah ni. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, so bila tenaga keupayaan graviti dia tinggi, nanti bila dia bergerak, nanti tenaga kinetik dia pun tinggi jugalah. So dia akan jadi lebih laju. Lebih laju. Okay, next. Isi padu air pula. Dalam atas landasan tu. Nak yang mana? So isi padu air di atas landasan besar. Okay, besar. Okay, sebab apa? Untuk mengurangkan geseran antara badan dan papan gelongsor. Ya, betul. Mengurangkan geseran. So ni mengurangkan geseran ni betul. Okay, 1 markah. Sebab tu ada air kan pada papan gelongsor tu. Betul. Okay, next. Permukaan pagar sisi. So permukaan pagar sisi lembut. Okay, lembut. Supaya apa? Menyerap sebarang hentakan. Menyerap hentakan. Jawab menyerap hentakan Okey, sekejap kalau lembut. Boleh menyerap sebarang hentakan. Okey, boleh ataupun kamu boleh jawab ni. Dari segi daya impas dia apa? Menambahkan daya impas ke Menambah masa. Menambah. Okey. Kalau dari segi daya impas. Ni daya impas ni macam mana ni? Mengurangkan daya impas ke menambahkan daya impas? Mengurangkan. Mengurangkan daya impas. So kamu nak explain daya impas pun boleh. Kamu nak jawab menyerap hentakan ni pun boleh juga. Ataupun daya impas pun boleh. Kalau dari segi masa hentaman tu, kamu nak jawab apa? Menambahkan masa hentaman ke mengurangkan masa hentaman? Menambah masa hentaman. Ya. Kalau nak kurangkan daya impas, masa hentaman tu kena tinggilah. So menambahkan masa hentaman. Sebab tu lah guna pagar sisi yang lembut ni. Okey, next. Tinggi pagar. So tinggi pagar yang panjang bagi mengelakkan daripada terkeluar daripada papan gelongsor. Ya, betul. Nak mengelakkan terkeluar daripada papan gelongsor. So betul. Okey. So yang tak dapat markah dekat sini lah ya. Kat mana yang tadi yang tak jawab ni Okey. Lepas tu baru 8 markah. Markah ke-9 apa? Saya Saya memilih reka bentuk U. Ya, bentuk U. Okey. Kerana ketinggian gelongsor air yang panjang, isi padu air di atas landasan yang besar, permukaan pagar sisi yang lembut dan tinggi pagar yang panjang. Okey, betul. So dapatlah 9 markah. Okey. Okey, markah ke-10 tu yang tak ada yang ni tak jawab yang ni. Okey, dah settle dah soalan ni. Okey. Dah. Saza. Ya. Saza nak tanya yang soalan tadi kan yang pasal tenaga tu, yang bola jatuh tu kan Zah? Oh, bola jatuh. Mana yang 4 markah tu, boleh yang boleh tak kalau kita cakap pasal inersia Zah? Pasal inersia. Yang waktu dia dekat titik bawah tu. Kat titik bawah. Maksudnya apa? Okey, bila dia titik bawah lepas tu macam mana ayat kamu tu? Maksudnya macam kan dia kan dari atas kan Zah. Kan macam dekat bawah tu sepatutnya macam dia dah stop dah tapi dia still bergerak sebab dia ada inersia kan Zah. Boleh tak kalau kita cakap macam tu? Jatuh bawah tapi dia bergerak sebab ada inersia, patutnya dia berhenti. Tapi dia tak berhenti. Tak boleh. Sebab inersia tu ke sana. Dia tak sesuai ke? Sebab soalan lebih kepada apa? Dia lebih kepada tenaga keupayaan. Dia nak ni dalam sebutan perubahan tenaga. So kena fokus pada perubahan tenaga lah. Inilah fokusnya. Alright lah. Okey. Aku cuba lagi. Okay. Tanya kan. Tak apa. Terima kasih Zah. Terima kasih. Okey, next. 12 apa? Adriana.
Okay, Adriana. Betul. Betul. Mana Adriana? Sila. Okay, Adriana nak share screen ke nak pakai screen cikgu ni? Nak pakai screen cikgu. Okay, so explain apa yang dimasukkan dengan kecekapan. Okay. Baca je. Okay, baca lepas tu explain kat kawan lah. Okay, soalan nombor 1 ditanya, apakah yang dimasukkan dengan kecekapan? So, dia punya jawapan dia, kecekapan ialah peratusan kuasa output kepada kuasa inputnya. So, kita tahu yang kecekapan dia punya formula dia kuasa output per kuasa input dalam 100%. Okay. So, kalau jawab macam ni dapat tak markah peratusan kuasa output kepada kuasa input. Okay, bolehlah peratusan kuasa output pada kuasa input. Okay, boleh 1 markah. Okay. Kalau jawab macam ni, dalam bentuk ni, kalau macam ni bentuk formula kan? Okay, kalau kamu jawab macam ni je, tak ada ayat-ayat macam ni, macam ni, kau jawab formula macam ni je, ni salah. Dia kamu kena explain dalam bentuk ayat. Apa kuasa output dibahagikan dengan kuasa input dan didarabkan dengan 100%. Buat bentuk ayat, baru ada 1 markah. Kalau tulis formula je, tak boleh. Tapi sebab kamu dah jawab kat sini kan, peratusan kuasa output kepada kuasa input ni, so ni bolehlah 1 markah. Okay, yang lain faham ke masa nak jawab maksud ni? Faham. Walaupun formula dia, daripada formula pun dah boleh jawab maksud. Cuma kena rajinlah buat bentuk ayat kuasa output. Lepas tu apa? Dibahagikan kepada kuasa input. Lepas tu kemudian dan didarabkan dengan 100%. Semua buat bentuk ayat. Macam ni boleh dapat 1 markah. Kalau tulis formula macam ni je, ni salah. Tapi yang macam ni, yang macam jawapan macam ni, peratusan kuasa output pada kuasa input pun ni pun boleh juga. Okay, next. Mana? Okay, B. Okay, tengok soalan B. Okay, B. Dia tanya berdasarkan Rajah 12.1, terangkan bagaimana kecekapan dapat ditingkatkan dalam perhantaran tenaga elektrik jarak jauh dengan menggunakan arus ulang-alik. So, jawapan dia, saya tak share jawapan saya. So, kalau saya betulkan Okay. Saya jawab, kecekapan tu dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai beza keupayaan yang tinggi untuk mengurangkan kehilangan kuasa dalam wayar penghantaran dan menggunakan transformer injak naik untuk menaikkan voltan. Okay, so kita tengok markah kat mana ada. Okay, menggunakan dia nak kurangkan kehilangan kuasa. Kan, dia terangkan bagaimana kecekapan dapat ditingkatkan dalam penghantaran tenaga elektrik. Okay, so kata menggunakan beza keupayaan. Beza keupayaan tu maksudnya voltan lah kan. Okay, menggunakan voltan yang tinggi. Okay, so betul 1 markah. Lepas tu untuk kurangkan kehilangan kuasa. Okay, boleh 1 markah. Kemudian nak naikkan voltan tu pula guna transformer injak naik. Okay, 1 markah. Okay, dah berapa dah? 3 markah. Okay, 3 markah. Kemudian apa lagi? Sekejap Rasa dia sebab boleh transformer injak naik untuk naikkan voltan. Okay, kalau macam ni cikgu ambil 3 markah je. Sepatutnya 4 kan? Okay, macam mana nak dapat markah yang keempat? Okay. Sekejap. P bila voltan tinggi. Kamu kena explain yang ni macam mana boleh bila voltan tinggi, kenapa boleh kurangkan kehilangan kuasa? Okay, apa formula nak kira kehilangan kuasa? Siapa ingat? Formula kehilangan kuasa, nak kira kehilangan kuasa.
dalam kabel elektrik. Dia ada satu formula dia, formula yang khas. Apa formula dia? P sama dengan apa? Kuasa, power. Power sama dengan? Okay, siapa ingat? I kuasa I kuasa 2R. Ya, I kuasa 2R. Okey, so nak kurangkan kehilangan kuasa ni, so arus ni pun mesti rendah lah. Okey, macam mana arus ni boleh rendah? Sebab dia guna voltan yang tinggi. Sebab dia pakai formula ni, voltan yang tinggi dia pakai formula P sama dengan IV. Dia bukan pakai formula VIR ni ya. Ni bukan formula untuk kabel elektrik ni. Ni formula untuk apa? Hukum Ohm. So pakai ni, formula P sama dengan IV. So kat sini apa hubungan antara ni ya? IV sama dengan P, I sama dengan P per V. Okey, apa hubungan antara arus dengan voltan ni? Respon. Ada songsang. Songsang. Kadar songsang. So bila kamu naikkan voltan, arus ni rendah. So bila arus ni rendah, so dalam sini arus dia rendah. So bila arus ni rendah, kehilangan kuasa dia pun rendah lah. So poin yang keempat kamu boleh explain apabila voltan tinggi, apabila voltan tinggi, arus dia rendah. Ni poin yang keempat. So dapatlah 1 markah. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh dah. Okay. So bila voltan tinggi, arus rendah. Bila arus rendah, so kat sini arus rendah, kehilangan kuasa dia pun rendah. So mengurangkan kehilangan kuasa. Okay, next. Next, nak apa ni? Dia suruh pilih transformer. Dia kata tentukan transformer yang paling sesuai digunakan dalam loji penjana kuasa hidro. Okey, kamu nak pakai transformer apa ni? Ni nak hantar tenaga elektrik kan? Okey, Adriana? Kalau aspek pertama, nisbah bilangan lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. Sebab dia untuk mengelakkan kebocoran flux. Okey, sekejap mengelakkan kebocoran flux ni, ni salah. Ini lebih kepada apa? Mengelakkan kebocoran medan magnet ni. Ni lebih kepada apa ke? Siapa ingat mengurangkan ni? Dia nak mengurangkan kebocoran flux magnet ni lebih kepada teras besi lembut, bentuk apa? Bentuk macam ni kan? Betul tak? Tapi ingat kebocoran medan magnet ni. Sekejap mana ke? Mengelakkan kebocoran medan magnet. Dia bukan pakai ni. Okey, mengelakkan kebocoran medan magnet tu dia selalunya kan kita tengok transformer yang bentuk petak macam ni. Lepas tu ni gegelung primer, ni gegelung sekunder kan. Tapi dia jauh kan, gegelung primer dengan sekunder ni jauh. So nanti akan berlaku jugalah kebocoran medan magnet sebab jauh. So tak nak bagi kebocoran medan magnet ni, kita lilitkan. Kita lilitkan sekejap mana? Kita lilitkan, okey ni gegelung primer. Lepas tu atas gegelung primer tu, kita lilitkan gegelung sekunder. Okey, kejap Tu bunyi handphone siapa tu Handphone siapa? Sekejap, mesti cikgu nak cari ni. Ni. Kalau yang ni gegelung primer, so gegelung sekunder tu kita letak lilit atas gegelung sekunder. Pernah tak cikgu tunjuk video ni? Respon. Hello. Video mana tu tak? Gegelung yang tak ada
Sekejap Yang mana? Okey, kalau kamu pakai yang transformer yang biasa ni, okey, ni gegelung primer kan, ni primer. Lepas tu ni sekunder, gegelung primer dengan sekunder ni jauh antara satu sama lain. So boleh berlakulah kebocoran medan magnet. So kalau nak elakkan kebocoran medan magnet, sepatutnya kita kena kita kena buat gegelung sekunder. Ni sekunder yang color merah ni atas gegelung primer yang color biru tu. Kita lilitkan je sekali. Jangan aku tunjuk video, ada tak video? Mana ke? Ni video tentang apa transformer kan. Sekejap transformer. Okey, yang ini Okey, ni transformer. So kalau macam ni, primer dengan sekunder dia jauh. So mungkin akan berlaku kebocoran medan magnet. So dia tak berapa cekap lah, tak efisien. Okey. So kita nak bagi dia lebih efisien. Macam ni tak efisien dah, tak cekap Nanti akan berlaku kebocoran medan magnet nanti. So kalau nak lebih dia cekap transformer ni, kita lilitkan. Sekejap mana? Tak ada sini. Oh ni. Ni yang okey. Sekejap. Tak ada kat sini Mana macam ni Okey. Nampak tak yang ni video ni? Respon. Nampak tak? Nampak. Nampak Zah. Okay, nampak. Yang color biru tu, yang color biru ni gegelung primer. Yang color merah ni gegelung sekunder. So kita lilitkan gegelung sekunder ni atas gegelung primer. Dia kasih kasih gegelung sekunder tu dia lilit atas gegelung primer supaya mengelakkan kebocoran medan magnet. So kalau macam ni dia lebih efisien lah. Faham tak ni? Faham. So tak adalah gegelung primer dengan sekunder tu duduk jauh-jauh sebab dia dah kena tekap dengan gegelung sekunder ni. Boleh? Boleh. Boleh. So macam ni dia lebih cekap. Okey. Boleh. Itulah maksud dia melilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Sekunder atas gegelung primer. Okey, next. So, sekejap Okey. Jadi jawapan ni salah lah, mengelakkan kebocoran flux magnet. Flux tu medan magnet ni salah lah. So, jawapannya sepatutnya apa ni? Kamu nak nisbah bilangan lilitan primer kurang daripada sekunder. Sebabnya kamu nak buat transformer apa ni? Kalau primer kurang daripada sekunder, kamu nak buat transformer apa Adriana? Injak turun. Injak naik. Injak naik. Okey. Sebab nak buat transformer injak naik. So inilah jawapannya. Okey. Ataupun boleh jawab sebab nak naikkan voltan. Nak naikkan voltan pun boleh juga. Boleh? Boleh ke yang lain? Boleh Zah, boleh. Okey, boleh. Okey, next. Faham dah. Faham dah. Okey, next Adriana. Teras besi lembut lah. Untuk teras besi lembut sebab dia mudah untuk dinyaskan atau dimagnetkan. Okey, betul. So kita guna teras besi lembut. So mudah, bukan mudah dinyaskan, mudah untuk dimagnetkan. Okey, dimagnetkan dan dinyamagnetkan. Dinyamagnetkan, itulah reason dia. Okey. So teras besi lembut. Okey, next. Ni ketebalan. Kenapa tak boleh padam ni? Sekejap. Okey ni, ketebalan lapisan teras besi berlamina. Tebal ke nipis? Nak yang mana ni? Nipis. Nipis juga. Yang 2 mm ke yang 1 mm? S. Besi lembut ada di sini. Ada 3. Nak mana? 2? 0.2.
Tadi nak primer kurang kan. So ni dah potong dah. Okay, ni potong. So yang tinggal ni dengan yang ni. Okay, so nak 2 mm ke 0.2 mm? 0.2. Okay, 0.2 mm. Okay, tengok jawapan dia. Adakah dia jawab 0.2 mm? Okay, nasib baik tak jawab. Okay, so betul lapisan teras besi berlamina dia nipis. So betul. Okay, ingatkan jawapan tak boleh bagi apa? Tak boleh bagi dalam bentuk ni. Nilai. Nilai. Bentuk nilai. Kamu kena jawab nipis. Nipis ke tebal? Nipis ke ataupun nak tebal? So kena bagi bentuk sifat lah. So jawab nipis. Adina jawab nipis betul. Okay, reason dia. Kenapa nak nipis? Adina jawab Untuk apa ni? kurangkan rintangan pada gegelung. Oh, teras besi berlamina nipis, kurang rintangan. Dia bukan kurangkan rintangan. Okey. Tahu tak teras besi berlamina nipis tu yang mana? Yang dalam video yang cikgu tunjuk tadi tu. Okey sekejap buat balik ni video. Okey. Yang berlamina yang nipis tu, inilah kepingan-kepingan besi ni. Nampak tak ni? Sekejap ni Nampak kan nipis-nipis, lepas tu dia bercantum. So ni lah kita panggil dia kepingan besi berlamina. Faham ke? Faham. Faham. Ni lah kita panggil dia kepingan besi berlamina. Berlamina tu maksudnya dia nipis lah. Dia nipis-nipis. Nipis-nipis macam ni. Okay. Kemudian kita cantumkan. Okay. Cantumkan. Okay. So cantumkan jadilah macam tu. Itulah panggil dia kepingan besi berlamina. Okay. Dicantumkan. So apa reason nak bagi nipis-nipis tu? Sebenarnya jawapannya siapa tahu yang lain? Respon ada tak yang tahu jawapannya apa? Kenapa nak bagi kepingan besi ni berlamina ni, yang nipis-nipis ni supaya bukan kurangkan rintangan ni. Okay, siapa ada jawapan lain? Respon. Apa dia? Perasan tak kita Mudah. punya 10.5 apa dia? Mudah apa sah? Kenapa nak? Mengarut lah. Kenapa nak lapisan teras besi ni? Kenapa nak teras besi berlamina yang nipis? Kenapa nak dia kepingan besi tu nak nipis-nipis? Berlamina tu kepingan lah, kepingan yang nipis-nipis. Kenapa tak pakai apa? Besi yang sebiji macam tu je kan? Kenapa nak kena nipis-nipiskan dia kemudian nak kena cantumkan? Kenapa pakai nipis-nipis? Supaya apa? Untuk kurangkan arus pulsa Zazah. Ya, itulah jawapannya. Okey, supaya untuk kurangkan arus pulsa. Okey, untuk kurangkan arus pulsa. Okey. Ampun. Dengan lumba Fakrul. So, mana kena sekejap Okey, apa masuk arus pulsa? Sekejap cikgu nak. Sekejap, mana ke arus pulsa? Arus pulsa tu maksud dia. Okey, contoh dia macam ni. Okey. Mana? Tolol. Kenapa ni? Okey. Sekejap Okey, kita nak arus tu mengalir terus pergi ke daripada gegelung primer ni terus pergi ke gegelung sekunder. Kita tak nak dia kan, kita tak nak dia macam apa dia mengalir lepas tu kan dia berpusar kat sini. Kalau dia berpusar, bila dia nak sampai ke sini, betul tak? Faham ke? Faham. Faham Faham. Itulah maksud dia. Kan bayangkan nanti dia berpusar. Ini pun dia kan dia berpusar. So bila nak sampai ke gelung sekunder, so kita nak arus tu sampai ke gelung sekunder. Nak sampai terus macam tu, sampai terus. So kena pakai kepingan besi yang berlamina yang nipis-nipis ni supaya nak kurangkan arus dia berpusar. Boleh? Boleh Zah. Okay, next. Okay. Last. Reka bentuk teras besi. Nak bentuk yang mana, Adriana? Bentuk bulat. Ya, bentuk bulat. Okey, bentuk bulat. Supaya apa? Jawapannya apa ni kat sini?
kurangkan So, kehilangan. kurangkan kehilangan tenaga. Sepatutnya sekejap, teras besi ni bentuk bulat. Bentuk bulat macam mana lah. Sekejap. Gua rasa bentuk bulat dia macam ni lah. Sekejap bentuk bulat. Apa maksud bentuk bulat Cikgu rasa teras besi lembut bentuk bulat ni dia nak buat macam ni kan, betul tak? Sebab jawapan dia ni mengelakkan kebocoran Elektromagnet. kebocoran medan magnet. Okay, mengelakkan kebocoran medan magnet. So, kalau nak mengelakkan kebocoran medan magnet, dia kena macam ni lah. Dia kena macam ni lah. Okey. Maksudnya, apa maksud teras besi lembut bentuk O? Cikgu pun macam, okay, siapa tahu apa bentuk O tu macam mana? Bentuk U memang tak lah. Bentuk U memang tak boleh pun. Takkanlah buat bentuk U kan? Kan bentuk U macam ni kan? Takkan nak buat macam ni kot. Takkan nak buat ni primer lepas tu ni sekunder. Kalau bentuk O, bentuk O macam ni kan? So kalau bentuk O macam ni, celah mana dia? Biasanya kita buat bentuk petak macam ni. Cikgu rasa petak dengan O ni mungkin kalau O ni, kalau kita petak macam ni, kalau kita lilit, dia macam jauh primer dengan sekunder. Tapi kalau O ni mungkin dia macam dekat lagi kot, betul tak? Betul. So kalau Mungkin. Kan, so kalau dia jadi lebih dekat, so dia kurangkanlah sikit kebocoran medan magnet dia. So kita buat bentuk O, bentuk U memang tak lah. Okay, so itulah jawapannya. Jawapannya adalah ambil bentuk O, mengelakkan kebocoran medan magnet. Sebab bila bentuk O dia macam lebih dekat. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Lepas Boleh. So Adriana pilih apa ni? Adriana pilih transformer jenis S. Okey, betul, satu markah. Jenis S kerana apa ni? Sekejap mana Kak Adriana ni? Salah jawapan Zazah. Lah Adriana, kamu jawab macam ni je Adriana. Lupa kamu lupa cara jawab ke apa ni? Denda. S satu markah, lepas tu kerana merupakan transformer injak turun. Dah tak ada. Kena ni. Itulah. So Careless. Careless ke lama tak sekolah ni? Careless. So Adriana apa jawapan dia? Sepatutnya apa ni? Markah ke 10 apa? Kerana mempunyai nisbah bilangan lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. okey. Menggunakan teras besi lembut. Okey. Mempunyai lapisan teras besi berlabinan nipis dan teras besi berbentuk bulat. Berbentuk O ni kan. Okey. So tu barulah markah ke 10. So kena rajinlah salin aspek-aspek ni. Okey, tapi jangan jawab ni setengah orang dia jawab saya pilih transformer S di atas aspek-aspek di atas. Macam tu tak ada markah ke 10. Okey, faham ke? Dia malas. Faham. Okey, next. Dah pukul apa dah? 10.36 dah. Okey, last nak habis dah. Okey, jangan. Boleh. Okey, boleh. Okey, tak ngantuk ke? Tak. Ngantuk. Awal lagi Biasa dah. lambat. Biasa tu lambat Tidur kau apa? Satu. Okey, Adriana. Dia nak apa ni? Jumlah bintangan dalam kabel penghantar. So macam nak buat ni? Kita tengok 800 tu darab dengan 10. Okey, dapatlah 8,000 ohm. Okey, betul satu markah. Sebab kat sini pun dia dah kata dah. Dia kata kat sini 10 ohm per kilometer. Maksudnya 1 kilometer
Kan dia kata kabel ni berbintangan 10 ohm per kilometer. Maksudnya 1 kilometer bintangan dia 10 ohm. So dari Pakar ke Johor Bahru berapa kilometer? 800 kan. So kalau 800 kilometer berapa ohm? Tu yang kamu darab kan. 800 darab 10 tu yang dapat 8000 ohm. Okay, next, kuasa yang hilang. Pakai formula yang ni E sama dengan I square R. Okey, betul. So masuk formula, arus dia 0.5. Okey, kat mana dapat 0.5? Dia dah bagi kat sini 0.5 ampere. Okey, betul. Kemudian R dia 8000 ohm. So darab dapat berapa semua ni? 2000 watt. Okey, betul. So, satu markah. Okey, next. Kecekapan pula. Kecekapan dia mula kena cari dulu dia punya kuasa output dia. Cari dulu kuasa input dia. Kuasa input dia 100,000 darab dengan 0.5 dapat 50,000 watt. Okey. Lepas tu dah dapat kuasa input, nak cari kuasa output dia 50,000 tolak dengan 2,000 watt. So dapat 48,000 watt. Lepas tu masukkan dalam formula dapat 96%. Okey, so kuasa input kat sini dah bagi kuasa input dia. Ni tenaga elektrik 50 kilowatt. So ni lah kuasa input dia kan. Kuasa input dia. So 50 kilowatt tu 50,000 watt. Okey. So lepas tu kuasa output kamu dah kira kehilangan kuasa 2,000 watt. So 50,000 mana tadi? 50,000 watt tu tolak dengan 2,000 watt dapatlah 48,000 watt. So ni kuasa output. So nanti kuasa output dengan kuasa input dapat 100 dapatlah kecekapan dia 96%. Okey, betul. Habis dah discussion. Alhamdulillah. Zoom kelas ni dia bagi lebih 5 minit. Alhamdulillah. Kamu pasal tak Zoom kelas ni tak ada, dia bagi banyak minit ni? Pasal dah upgrade boleh dah. Dia dah 1 jam setengah kan? Cikgu rasa dia Dah bagi. upgrade. Pasal upgrade dah. Tak, cikgu tak upgrade. Cikgu rasa dia bagi. Dia berkat Zah, berkat. Berkat Zah malam. Oh sebab buat malam Kena buat malam Zah. Kena buat malam ni. Kita dapat lama Tak apa. Mungkin. Next time kita buat malam Mungkin lah. Okay, so dah habis kelas dah. Okay. So tadi Syifa kata ada apa benda? Syifa kata apa? Ya, saya baca balik. Syifa Apa ni Syifa Apa ni? ni Syifa? Buka kamera. Oh, buka. Tapi cikgu nak buat kelas lagi cuti lepas-lepas ni. Tak apa Zah. Oh tak apa, dah buka kamera. Boleh. Buka kamera. Boleh. Boleh kelas. Nak tangkap gambar Hari nak tunjuk muka. Tak gambar. Nak tangkap gambar. Okay. Hari nak payung Zah. Tak, semua dah buka ke kamera tengok. Zah kena off share screen Zah. Syam. Oh ya ke? Okey, sekejap Syam nak off screen sekejap. Syam nak off. Syam nak off sekejap Ajar ke nak off? Oh ni stop share. Macam tu. Okey. Lepas tu Start video. Lepas tu buka video. Betul. Tapi kamu tak buka pun. Sekejap yang lain buka dulu, buat cikgu buka. Dah. Buka yang lain dulu. Lepas tu kamu nak buat apa? Lepas tu buat apa? Tangkap gambar Betul Zah, betul. Okey. Tak cukup. Dah cukup. Okey. Mana macam cikgu nak buka video cikgu?
Oh, buka kat sini Oh, ni start video ni Betul. Tapi yang lain tak buka pun. Budak perempuan tak buka pun. Buka lah, buka. Memang umpai. Ni Adriana, Alia, Auni, Fatin. Auni buka Zah, Auni buka. Auni buka. Auni buka. Okey, Farisha tak buka. Tasnim. Kejap nak screenshot kejap. Adalah. Nordina pun tak buka. Oh, dia tidur je Zah. Dia tak tahu kalau dah habis Zah. Oh, orang tidur Dia biasa lah. Okey. Macam mana aku boleh Google ni? Oh, nampak dah. Okey. Dah. Lepas tu? Buat apa? Rindu tengok Saza. Oh, rindu je. Okey. Tak apa tahun depan. Tak. Yang lain mana? Si Posing, Syifa mana posing. Syifa? Syifa tak nampak. Tidur Syifa. Tidur. Syifa Tidur dengan Wan je Zah. Tadi dia yang kata ada surprise. Okey. Lepas tu korang buat apa je ni? Nak tangkap gambar Betul. Okey dah, tangkap gambar dah. Kejap. Kejap lah. Ya, lagu lah. Itu apa? Bahasa apa tu? Ni bahasa apa ni? Rindu. Ali Anak nyanyi, Ali Anak. Ni pasal lagu ke? Ni ayat apa ni? Betul. Ni ayat Thailand ke apa ni? Balik pula. Akak gambar. Oh, korang bagi ni ucapan. Thanks. Oh, okey. Ni thanks Ustazah. Yang ni apa? Yang ada gambar ni gambar apa ni? Yang Wan tu tak faham ke Zah? Ni Bahasa apa? apa? Sambal je Zah. Ni Thailand kot. Bahasa apa ni? Salah negara ni Zah. Kalau pasal warna bintang bahasa Thailand. Auni tak tunjuk Zah, Auni. Ni Syafiq tunjuk apa Syafiq? Kereta. Apa pun Syafiq? Auni mana malu lah, Auni mana malu. Auni malu. Auni nak present. Lagu. Bila nak tangkap gambar? Duduk Haris. Habis tak tunjuk apa Habis? Apa Zah? Habis tak tunjuk apa? Saya tunjuk ni. Kapan? Nampak ni Zah? Dia tunjuk Cantik muka kan Zah. Zah? Aku buat apa? Thank you. Okay, thank you. Ini Ustazah tau. Penat saya pula. Tak adalah. Oh, ya ke? Balik ke? Okay. Balik. Terbalik ke? Ini apa pula? Habis buat apa? Thanks Ustazah. Okay. Tengok Zah. Tapi balik Zah. Okay. Ni yang Thailand tak faham. Ni Thailand Translate. Tamil. Oh, Tamil ke? Aku nampak dia berapa? 1, 2, 3, 4. 4 je yang lain. Ada Zah. Ukir Oh, tunjuk ada. muka Dia Zah. tengok tepi-tepi. Oh, info apa? Lepas tu ni apa? Bukan dia tunjuk muka Zah. Okay, tunjuk muka je. Lepas tu wadah. Bila. Buat duit Love, ke? love. Ini love. Dina je nampak muka. Syafiq tengah buat apa? MX Syafiq. Tengah jawab MX tu. Bukan Zah. Auni gambar bumbung. Ya. Ada je buat pada. Buku dah tulisan lah Zah. Terima kasih Cik. Terima kasih Ustazah. Terbalik ha. Lepas tu Tasnim. Bila cikgu. Oh, cikgu kena buat besar Get it out. nampak semua. Okey. Tak ada pula. Okey, ni Fatin. Lepas tu tunjuk whiteboard. Tasnim Bobi, love cikgu. Fatin nak mengajar Zah. Itu tak tunjuk muka video dengan Walda. Video kat PC Zah.
Oh ya ke? Ni Nurul. Okey. Okey Screenshot, dah. screenshot. Oh nak Farisa hilang ni Zah. Farisa lari Zah. macam nak screenshot Tasnim tak kat gambar. Oh Tasnim nak buat dah Tasnim, tak kat gambar dah. Okey. Nampak lah muka. Dah ke belum ni? Dah tak kat gambar dah. Ke cikgu yang print screen ni kejap Boleh ke? Dah Zah, saya dah record Zah. Dah record dah? Okey. Thank you. Takut. Ya Zah. Okey, sama. Terima kasih Zah. Okey, Ya Zah. sama. Jumpa Bye. next class Zah. Okey, bye-bye. Okey. Bye Selamat Zah. tidur, selamat ulang kaji Cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Terima kasih Saza. sama-sama. Terima kasih Saza. Okey. Terima kasih Saza. Okey, terima kasih sama-sama. Okey. Cikgu N Alright. Okay. Terima kasih Zah. Okay, sama.